وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang makruf dan melarang segala perkara yang mungkar, dan demikian merekalah orang-orang yang berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk saya, iaitu strategi dakwah terhadap saudara baru Cina. Jadi insyaAllah, apa itu dakwah? Seperti di awal video tadi, dalam surah Al-Imran ayat 104 yang menyeru kita supaya mengajak, yakni berdakwah kepada segala perkara yang makruf dan meninggalkan segala yang mungkar. Itulah dakwah. Dakwah adalah ajakan atau menyuruh kita supaya melakukan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga meninggalkan segala keburukan yang tidak disukai oleh Allah. Dakwah terdiri daripada pelbagai bentuk, iaitu dakwah kepada Muslim, dakwah kepada non-Muslim dan dakwah kepada saudara baru. Jadi pada video kali ini saya akan membincangkan tentang dakwah kepada saudara baru. Jadi apa itu saudara baru? Saudara baru adalah individu yang baru saja memeluk Islam atau juga dikenali sebagai mu'alaf, dan Cina adalah satu bangsa ataupun satu agama. Persoalannya, kenapa kita perlu berdakwah kepada saudara baru Cina? Seperti yang kita maklum, saudara baru Cina baru saja memeluk Islam. Mereka seperti bayi yang baru lahir yang tiada asas akidah tentang Islam dan juga tiada ilmu pengetahuan tentang Islam. Oleh itu, apakah objektif kita untuk berdakwah kepada saudara baru? Yang pertama adalah memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam. Yang kedua, mendekatkan mereka dengan Islam untuk lebih dekat. Dan yang terakhir, sudah pastinya kita tidak mahu mereka untuk keluar kepada Islam semula. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang strategi dakwah kepada saudara baru, kita hendaklah mengetahui apakah faktor pengislaman mereka untuk memeluk kepada Islam. Antara faktor-faktor pengislaman saudara baru adalah yang pertama, hidayah Allah. Yang seperti yang kita tahu, Allah sahaja yang memiliki hidayah dan Allah sahaja yang akan memberi hidayah kepada hamba-Nya. Faktor yang kedua adalah faktor ikutan. Mereka hanya memeluk Islam kerana ikut akan keluarganya, kawan-kawan ataupun kenalan mereka yang lain. Faktor yang ketiga adalah faktor perkahwinan. Mereka hanya memilih agama Islam kerana ingin berkahwin dengan pasangannya yang beragama Islam, kerana dalam Islam tidak dibenarkan sama sekali untuk agama Islam berkahwin dengan non-Muslim. Dan faktor yang terakhir adalah kepentingan tertentu. Mereka hanya memilih agama Islam kerana ingin mendapatkan hak-hak sebagai seorang mu'alaf atau mendapatkan zakat, bantuan atau sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada cabaran dakwah kepada saudara baru. Kita sebagai seorang pendakwah perlu tahu apakah cabaran yang dihadapi oleh saudara baru ini. Bukan pendakwah sahaja yang mempunyai cabaran, malahan saudara baru juga mempunyai cabarannya apabila mereka memeluk Islam. Antara cabaran saudara baru ialah cabaran ahli keluarga. Ahli keluarga tidak dapat menerima dengan agama baru, iaitu agama Islam. Kemungkinan mereka diugut oleh keluarga sendiri untuk keluar daripada keluarga jika mereka memeluk Islam. Cabaran yang kedua adalah pandangan negatif masyarakat. Masyarakat beranggapan bahawa saudara baru memeluk Islam bukan untuk mempelajari Islam ataupun mendalami akidah Islam. Malahan mereka memeluk Islam untuk mendapatkan hak-hak sebagai seorang mu'alaf atau ada kepentingan-kepentingan tertentu. Faktor yang ketiga adalah faktor bahasa yang berbeza. Saudara baru tidak faham ataupun tidak fasih dalam bertutur dalam bahasa Melayu. Hal ini menyebabkan boleh menjejaskan proses kelangsungan komunikasi dalam urusan seharian, contohnya ketika proses pembelajaran agama.
Cabaran yang terakhir adalah prosedur pendaftaran. Proses yang rumit dan menyukarkan. Inilah yang menjadi cabaran kuat buat mu'alaf apabila bertukar kepada agama Islam, kerana terdapat banyak prosedur yang perlu dibuat dan diikuti bagi tujuan pendaftaran. Kadang-kadang pejabat agama negeri sendiri yang mengenakan syarat-syarat yang ketat bagi mendaftarkan seseorang yang hendak memeluk agama Islam. Jadi apakah metodologi atau jalan penyelesaian untuk menyelesaikan cara berdakwah kepada saudara baru Cina? Antaranya telah tertubuhnya Malaysian Chinese Muslim Association atau juga dikenali sebagai MACMA. MACMA telah ditubuhkan secara rasminya pada tahun 8 September 1994 bagi memenuhi kehendak masyarakat Cina Muslim dalam mengemblem usaha dakwah dengan lebih berkesan dan tertumpu kepada bangsa Cina serta rakyat berbilang kaum dan bangsa di negara ini. Idea penubuhan persatuan ini adalah hasil dari perbincangan segolongan profesional Cina Muslim yang beridentikan sosial budaya Cina yang tidak bertentangan dengan Islam dan hukum Allah. Penubuhannya adalah sangat penting yang bertujuan supaya Cina Muslim di Malaysia dapat lebih mendekati dan berdakwah dengan masyarakat Cina bukan Muslim di Malaysia sekiranya memahami latar belakang adat, budaya dan kehendak mereka. Seterusnya tertubuhnya Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia yang dikenali sebagai PERKIM. PERKIM diasaskan pada tarikh 19 Ogos 1960. Ia bertujuan untuk mengembangkan dakwah kepada non-Muslim ataupun saudara baru. Ia membantu saudara baru untuk mempelajari agama Islam. Ia juga menyediakan perlindungan dan membantu sebarang kesulitan yang dihadapi oleh saudara baru. Seterusnya, setelah kita tahu apakah faktor pengislaman saudara baru, cabaran yang dihadapi oleh saudara baru dan juga apakah metodologinya, kita pergi pula kepada apakah strategi dakwah terhadap saudara baru Cina. Antara strategi-strateginya yang kita boleh guna pakai dan ia juga telah dilakukan oleh gerakan-gerakan dakwah Malaysia, ianya melalui 4 aspek, iaitu aspek yang pertama, aspek pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi dan teknologi. Melalui pendidikan, gerakan-gerakan dakwah ini telah membuat kelas-kelas pembinaan dai sama ada dari kalangan Muslim ataupun saudara baru. Seterusnya, mereka telah melakukan program ibadah saudara baru Cina. Program ini bertujuan untuk mempraktikkan latihan secara teori berkenaan akidah serta solat kepada saudara baru Cina selain daripada amalan kehidupan Islam seharian. Seterusnya, melalui kemasyarakatan. Walaupun mereka sudah memeluk Islam, mereka masih boleh menyambut perayaan Cina seperti Tahun Baru Cina, Pesta Tanglong dan sebagainya. Dalam perayaan itu, mereka juga boleh membuat program berbuka puasa bersama-sama saudara baru Cina ataupun yang belum lagi memeluk agama Islam, dan mereka juga boleh bertukar-tukar pendapat dan perkongsian tentang adat resam dan budaya masing-masing. Seterusnya, melalui ekonomi, gerakan dakwah Malaysia telah lakukan tabung-tabung mu'alaf untuk sesiapa sahaja yang ingin berderma atau menyumbang kepada saudara baru. Dengan duit yang dapat, mereka akan membuat kelas-kelas untuk saudara baru dengan secara percuma. Melalui teknologi, pelbagai platform yang boleh dilakukan untuk menyebarkan agama-agama Islam seperti Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya. Selain daripada itu, gerakan dakwah juga telah menerbitkan risalah atau buletin dalam 3 bahasa, iaitu dalam bahasa Mandarin, Melayu dan juga Inggeris. Risalah ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu masyarakat Islam yang berbangsa Cina. Akhir kata, kesimpulan untuk video pembincangan saya adalah usaha dakwah perlulah diteruskan untuk semua manusia, terutamanya saudara baru, kerana mereka juga adalah saudara kita. Semoga dengan dakwah kita kepada mereka dapat memberi mereka kekuatan untuk mendalami Islam dengan lebih dalam. Semoga kita memperolehi syurga Allah, Jannatul Firdaus bersama-sama, insya-Allah.